Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan Polo Amal 2021 dan seterusnya berkenan mengurniakan hadiah-hadiah. Kejohanan dianjurkan oleh pasukan Polo Brunei dengan kerjasama Persatuan Polo Diraja Brunei dan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Kejohanan berlangsung di Royal Brunei Polo and Riding Club, Jurudong. Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Paduka Anaknda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzillah Lubabul Bolkiah. Pada kejohanan ini, pasukan Angry Birds yang diketuai oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Saibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah mengalahkan pasukan The Adams Family yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah dengan kiraan 2-0 dalam 2 cakar. Berangkat menyaksikan kejohanan Paduka Anaknda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Masnah, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Terdahulu, pasukan Angry Birds menewaskan pasukan The Incredibles dengan kiraan 3-2 dalam 2 cakar. Dalam satu lagi perlawanan, pasukan The Adams Family mengalahkan pasukan The Incredibles dengan kiraan 4-3 dalam 2 cakar. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah, pasukan Angry Birds muncul juara dengan menerima Piala Polo Amal. Sementara naib juara pasukan The Adams Family, manakala pasukan The Incredibles di tempat ketiga. Hasil kutipan dari kejohanan Polo Amal akan disumbangkan kepada Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzillah Lubabul Bolkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan berangkat menyertai Liga Bola Jaring Kebangsaan 2021. 6 pasukan berentap pada kejohanan terbuka Anjuran Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam BNA bermula hari ini. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzillah Lubabul Bolkiah mengetuai pasukan Falcons. Perlawanan pada petang tadi menyaksikan pasukan Roses menang 52-48 ke atas Falcon dalam 4 set perlawanan.
Pada sebelah pagi, Thundernets menewaskan Hydra dengan jaringan 36-32. Dalam satu lagi perlawanan, Hawkeye Warriors mengalahkan Stingers 36-26. Perlawanan seterusnya pada 13 Jun antara pasukan Stingers bertemu Roses, Falcon bertemu Thundernets dan Hydra bertemu Hawkeye Warriors. Perayaan dalam Islam perlu dilakukan dengan tidak bertentangan dengan kehendak agama. Berita lanjut mengenainya menyusul selepas petikan titah. Hari Raya dalam Islam mempunyai dua bahagian. Pertama ialah bahagian keagamaan dan kedua, bahagian perayaan iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Dalam raikan dua perkara tersebut, sebagai seorang Islam harus melakukan perayaan berkenaan dengan tidak bertentangan dengan kehendak agama. Perkara tersebut ditekankan oleh Yang Berhormat Pir Udara Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama semasa majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama penduduk Kampung Selapun di Pos Dakwah Kampung Selapun, daerah Temburong pagi tadi. Aidiladha dan Aidilfitri terang-terang ada kaitannya dengan agama. Jadi tinggal lagi bagaimana kita ni orang yang beragama melakukan perayaan itu secara tidak melebihi ataupun orang tidak bertentangan dengan kehendak agama. Terdahulu, Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dalam ucapannya berkata, sambutan yang diadakan di Pos Dakwah Kampung Selapun bertujuan untuk mengenali lebih dekat Kampung Selapun Ulu Temburong dan beremah mesra dengan penduduk kampung berkenaan. Kampung Selapun Ulu Temburong dan dapat mendekati dan beramah mesra dengan penduduk. Juga diselajurkan Majlis Pengislaman Lim Chi Kang yang kini dikenali sebagai Muhammad Ar-Rayyan Lim bin Abdullah Lim. Pada majlis itu juga, 30 saudara baru menerima sumbangan. Antara yang hadir, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dalam sama-sama menyokong hasrat kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjana dana bagi tabung kemanusiaan Palestin 2021 yang dilancarkan baru-baru ini, Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam memperkenalkan projek e-sedekah untuk musadaraku di Palestin. Sumbangan itu petang tadi berlangsung majlis pelancaran logo rasmi inisiatif Care for Palestine pada sambutan Hari Raya Aidilfitri Persatuan berkenaan bersama sukarelawan Barisan Hadapan di Ibu Pejabat Kebangsaan Pejabat Pos Bunut. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Walsah Fela, Ahli Kehormat Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Projek tersebut akan menggunakan platform dalam talian yang sedang dibangun bersama sebuah bank tempatan bagi membolehkan orang ramai menyumbang menerusi imbasan kod QR. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama beberapa pihak antarabangsa akan menghulurkan bantuan perubatan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin menerusi inisiatif menjana sumber dana bermula 15 Jun hingga 20 Ogos 2021. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 6 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan.
Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 244 kes dengan kes yang sembuh 235. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 103 kes. 497 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,537 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 378 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 131,832 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kapal JS Kashima dan JS Seto Yuki milik pasukan pertahanan Marine Jepun berlabuh di Pelabuhan Komersial Muara Bermula hari ini sehingga 8 Jun nanti. Sebagai sebahagian dari latihan persiaran keluar negara 2021, kapal di bawah Teraju Laksamana Muda Ishimaki Yoshiyasu, komander skuadron latihan itu membawa bersama 510 anggota termasuk 160 pegawai bertauliah baharu. Hadir Puan Kakuta Hiromi, kuasa usaha kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam, berikutan dengan situasi pandemik global COVID-19. Pertukaran secara langsung tidak akan dilaksanakan. Bagaimanapun, Jepun dan negara Brunei Darussalam akan mengadakan beberapa acara seperti kuliah peringkat pegawai tertinggi secara maya sebagai pertukaran ilmu. Ini merupakan persinggahan pertama pasukan pertahanan maritim Jepun ke negara ini sejak tahun 2019. Kesedaran dalam mengekalkan dan memelihara warisan budaya sebagai khazanah negara perlu disemai dalam diri setiap lapisan masyarakat terutama golongan muda. Sehubungan itu, pagi tadi Majlis Perundingan Kampung Ukong melalui Biro Belia mengadakan festival sempena sambutan Adau Gayuh Belia dan Jualan Kampung Ukong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya, pemangku penolong pegawai daerah Tutong. Sambutan Adau Gayuh lazimnya disambut pada setiap 1 Mei. Festival turut diisikan dengan beberapa persembahan kesenian dan kebudayaan masyarakat dusun daripada belia-belia Kampung Ukong. Selain festival, turut diadakan jualan kraf tangan, hasil daripada produk-produk kampung, elemen pendidikan bagi belia serta beberapa pameran dan pertunjukan binatang termasuk gerai-gerai jualan bagi membantu menjana perekonomian penduduk kampung. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ke arah membantu Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Brunei Polo Club telah menganjurkan Carnival Charity Polo Day bagi kunjungan orang ramai di Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong. Karnival disertai oleh 25 pengusaha makanan dan 15 pengusaha permainan. Bayaran masuk, pengusaha makanan, jualan dan sumbangan yang diperoleh menerusi karnival ini akan diserahkan ke Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, iaitu sebuah organisasi amal yang komited untuk menyediakan pembelajaran berkualiti, pemulihan dan penjagaan bagi golongan berkeperluan khas di negara Brunei Darussalam. Program Bandarku Ceria bermula lagi hari ini setelah ditiadakan sementara waktu di sepanjang bulan Ramadan. Seperti lazimnya, Bandarku Ceria tidak pernah sepi dengan pelbagai aktiviti yang menarik. Seawal pukul 6 pagi, orang ramai sudah mula melakukan pelbagai aktiviti di sepanjang Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Jalan Pemanca, Jalan Pretty, Jalan Roberts dan Jalan Elizabeth II, antaranya riadah berjalan kaki, berbasikal, bermain kasut roda dan bersenam.
Tidak ketinggalan aktiviti berjaja yang turut menjadikan peluang para peniaga mencari rezeki. Sementara itu, dalam melakukan pelbagai aktiviti, orang ramai dan para penjaja disaran untuk sentiasa mematuhi SOP yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan dalam menangani penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sejak beberapa hari kebelakangan, kualiti air mentah Sungai Tutong tidak konsisten dan mengandungi tahap color unit atau warna yang tinggi atau gelap. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan menjelaskan perkara tersebut dalam siaran akhbar mengenai isu warna air kekuningan di beberapa kawasan pada masa ini. Walau bagaimanapun, Loji Rawatan Air Bukit Barun meningkatkan operasi disludging untuk mengurangkan flok dan mencegah sistem penapisan air dari tersumbat. Operasi mengakibatkan gangguan bekalan air atau tekanan air rendah di beberapa kawasan, terutama di kawasan tinggi. Jabatan Kerja Raya meningkatkan usaha bagi menangani isu berkenaan dengan melaksanakan pelbagai kerja operasi. Sebelum itu, orang ramai terutama yang mempunyai tangki rumah dan penapis air persendirian dinasihatkan untuk memastikan peralatan tersebut sentiasa dalam keadaan bersih dengan melakukan rutin flushing dan backwashing. Bagi pembekalan air bersih melalui tanker atau sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123. Awangku Syakir Pangeran Haji Ali muncul juara kejohanan golf amatur terbuka Pantai Menteri ke-31. Kejohanan selama 3 hari itu berakhir petang tadi di Kelab Golf Pantai Menteri. Selain perlawanan kategori utama, pihak penganjur juga mengadakan perlawanan bagi jemputan dan penaja pada hari terakhir kejohanan yang disertai oleh 32 pemain. Antara yang menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Di hari terakhir kejohanan, Awangku Syakir mempamerkan aksi terbaiknya dengan mencatat 72 pukulan separas par untuk 215 pukulan 1 di bawah par keseluruhan, sekaligus merangkul kejuaraan dengan kelebihan 8 pukulan di depan Aritz Maldini yang menduduki tempat kedua sambil Muhammad Kamarul Hafiz Abdul Kahar di tempat ketiga. Sementara itu, bagi kategori wanita pula, Almas Syazwani Khamis muncul juara dengan catatan 238 pukulan keseluruhan sambil Agnes Dela Cruz di tempat kedua, manakala Elizabeth Bosham di tempat ketiga. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Menteri Pembangunan. Juara bagi setiap kategori menerima wang tunai, piala iringan dan piala rebutan. $230 orang menyertai larian edisi Syawal Brunei yang diadakan semalam bersempena Hari Larian Sedunia. Dianjurkan oleh Aktif Media Marketing and Event, larian diadakan di Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. 2 kategori dipertandingkan iaitu larian 5 km terbuka lelaki dan wanita serta larian 10 km lelaki dan wanita. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Aktiviti seumpamanya antara lain bertujuan mempromosi kegiatan sihat serta memberi inspirasi kepada belia-belia di negara ini agar kekal aktif.